Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Kuaslizam bin Kok Azmi, guru matematik anda untuk hari ini. Baiklah, pada hari ini cikgu akan memberi tunjuk ajar berkaitan teknik permarkahan SPM kertas 2 bahagian B. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, di sini cikgu akan perkenalkan topik-topik bahagian B kertas 2, iaitu pertama, graf fungsi, kedua, penjelmaan, ketiga, statistik, keempat, pelan dan dongakan, dan yang terakhir, bumi sebagai spera. Tajuk ini merangkumi 48 markah, iaitu kamu perlu menjawab 4 daripada 5 topik tersebut. Jangan bimbang, cikgu akan bantu kamu bagi memantapkan lagi penguasaan dalam tajuk tersebut. Yang penting, kamu perlu bukakan hati dan minda untuk menjadi lebih positif. Ayuh, kita sahut cabaran ini. Pastikan kamu akan mendapat markah penuh bagi 4 soalan tersebut. Okey, baiklah. Tanpa membuang masa, jom kita lihat apakah yang perlu kamu tahu berkaitan soalan graf fungsi. Terdapat 4 perkara yang perlu kamu tahu, iaitu pertama, lengkapkan nilai Y apabila diberi nilai X di dalam jadual. Yang kedua, lukis graf bagi fungsi yang diberikan mengikut skala yang ditetapkan. Yang ketiga, cari nilai X dan Y daripada graf yang dilukis. Dan yang keempat, lukis satu garis lurus dan tentukan nilai X daripada persilangan graf tersebut. Sebentar lagi kita akan melihat bagaimana untuk menjawab soalan tersebut. Sebelum itu, mari kita lihat analisis yang cikgu buat berkaitan graf fungsi yang telah keluar peperiksaan sebelum ini. Seperti di dalam slide, cikgu telah analisis dari tahun 2005 hingga 2019. Graf-graf yang keluar di dalam peperiksaan. Pada tahun lepas, graf yang keluar adalah graf X kuasa 2. Pada tahun 2018, graf salingan. Dan pada tahun 2017, graf X kuasa 3. Okey, di sini penting bagi kamu untuk kamu mengetahui. Tetapi bagi cikgu, pastikan ketiga-tiga graf tersebut kamu kuasai. Jom kita lihat salah satu contoh soalan berkaitan graf fungsi. Graf fungsi yang dipilih pada hari ini ialah fungsi kubik, iaitu graf X kuasa 3. Baiklah, sekarang diberi soalan lengkap fungsi kubik seperti tertera di slide. Cuba kamu lihat seperti yang cikgu bincangkan sebelum ini. Inilah bentuk soalan yang perlu kamu tahu. Tanpa melengah masa, jom kita lihat bagaimanakah untuk kita menyelesaikan soalan berkaitan graf fungsi tersebut. Pertama, lengkapkan jadual. Seperti di dalam slide, persamaan yang diberi adalah Y sama dengan 6 tolak X kuasa 3. Bagaimanakah untuk kamu melengkapkan jadual tersebut? Pertama, soalan yang perlu dicari ialah negatif 1 dan 2. Gantikan. Gantikan X sama dengan negatif 1 di dalam persamaan tersebut. Dan gantikan X sama dengan 2 di dalam persamaan tersebut. Maka, kamu akan mendapat jawapan. Sekiranya kita menggantikan X sama dengan negatif 1 di dalam persamaan tersebut, jawapan yang tertera ialah 7.
Dan sekiranya kamu menggantikan X sama dengan 2 di dalam persamaan tersebut, jawapan yang tertera ialah negatif 2. Seperti di dalam slide yang cikgu tunjukkan kepada kamu. Okey, di sini kamu boleh menggunakan sama ada secara manual, iaitu pergantian biasa ataupun penggunaan kalkulator. Okey, kita tidak ambil peduli, yang penting jawapan tersebut. Bagaimana kamu dapat jawapan? Di dalam pemakahan SPM semua betul. Kita tak kisah. Macam mana untuk kamu dapatkan jawapan tersebut. Yang penting kamu tulis jawapan di ruang jawapan. Okey, yang kedua, lukis graf. Bila kita sebut lukis graf, pastikan kamu melukis graf tersebut dengan cantik dan sistematik, mengikut skala yang telah diberikan. Kalau kamu lihat balik soalan yang cikgu tunjuk sebelum ini, pada paksi X 2 cm kepada 1 dan paksi Y ialah 2 cm kepada 5. Kamu lengkapkan skala yang telah diberikan seperti soalan tersebut. Okey, selepas kamu buat skala, pastikan kamu plot point seperti jadual pertama tadi. Itu paling penting. Pastikan plot point itu seperti jadual. Contoh yang cikgu bagi di sini, sekiranya X sama dengan negatif 3 dan Y 33, kamu perlu plot negatif 3 X dan 33 Y dan seterusnya. Okey, yang kedua, kamu perlu melukis graf, iaitu ia terdapat di dalam B. Untuk melukis graf, pertama sekali pastikan cara memplot koordinat tersebut. Untuk plot koordinat, kita tidak kisah sama ada kamu nak pangkah, kamu nak bulat ataupun kamu nak titik. Tidak menjadi kesalahan di dalam graf SPM. Okey, itu cara memplot graf. Kamu boleh pangkah, bulat ataupun titik. Okey, yang kedua, pastikan skala itu seperti di dalam soalan SPM. Sekiranya 2 cm kepada 1, kamu kena guna sipir 1. Sekiranya 2 cm kepada 5, kamu kena guna sipir 5. Seterusnya baru kamu plot point tersebut seperti di dalam jadual. Okey, selepas kamu memplot semua titik-titik tersebut, pastikan kamu menyambung titik-titik tersebut tanpa menggunakan alatan, iaitu pembaris. Kamu perlu menggunakan tangan kamu sahaja. Tangan dengan pensel lah untuk menyambung ke semua titik-titik tersebut. Sekiranya kamu menggunakan peralatan, contohnya pembaris, maka untuk lengkungan tersebut kita tidak akan beri kepada kamu. Itu cara melukis graf. Okey, yang ketiga, mari kita lihat. Selepas kamu melukis graf, yang ketiga, cari nilai X dan Y daripada graf yang dilukis. Di dalam soalan ketiga ini, soalan akan bagi 2 kepada kamu, iaitu cari nilai X apabila diberi Y ataupun cari nilai Y apabila diberi X. Bermaksud, daripada graf ini, sekiranya diberi nilai X, kamu perlu mencari nilai Y di graf tersebut, di graf yang kamu lukis tadi.
Okey, dan yang keempat, lukis satu garis lurus dan tentukan nilai X daripada persilangan graf tersebut. Di sini, pertama sekali, apa yang perlu kamu tahu? Pertama, kamu kena tulis persamaan A. Y sama dengan 6 tolak X kuasa 3. Dan kemudian kamu kena lihat persamaan D. X kuasa 3 tolak 8X tambah 6 sama dengan sifar. Itu dulu kamu kena tulis. Kemudian di itu, di persamaan D tersebut, kamu kena susun di bawah persamaan A. Kemudian kamu akan dapat satu persamaan garis lurus. Itulah garis lurus yang perlu kamu lukis di atas graf kamu yang kamu lukis pada bahagian B tadi. Okey, di sini kita akan dapat satu persamaan, iaitu Y sama dengan negatif 8X. Seterusnya, bagaimanakah untuk kamu mencari koordinat persamaan Y sama dengan negatif 8X? Itu paling penting. Okey, kalau cikgu akan menggunakan jadual DA. Cikgu akan ambil jadual DA, iaitu negatif 1, sifar dan 1. Kemudian X yang cikgu tulis tadi, negatif 1, sifar dan 1, cikgu akan gantikan di dalam persamaan garis lurus yang kamu dapat tadi. Yang cikgu dapat tadi. Cikgu akan gantikan persamaan garis lurus tersebut. Okey, seterusnya cikgu akan dapat satu garis lurus. Bagaimana nak dapat satu garis lurus tersebut? Okey, koordinat yang kita buat tadi, kita akan plot di jadual. Kita akan plot di graf di bahagian B. Bila kamu plot koordinat tersebut, kamu perlu menggunakan pembaris seterusnya menyambung dua koordinat yang kamu plot tadi. Bermaksud, kamu perlu menyambung dua titik tersebut. Jadi, dapatlah satu garis lurus. Setelah dapat satu garis lurus tersebut, baru kita tentukan persilangan graf tersebut. Apa maksud persilangan graf? Maksud dia, graf X kuasa 3 tadi bersama dengan graf garis lurus. Di manakah graf itu bersilang? Seterusnya, kamu cari graf persilangan tersebut di tempat X, di paksi X. Kamu kena bawa turun garisan tersebut sehingga jumpa X. Sebab di sini dia hendak tentukan nilai X daripada persilangan graf tersebut. Okey. Settle bahagian graf fungsi. Sekarang ini kita fokuskan pula kepada soalan statistik. Jom kita lihat analisis yang cikgu buat. Dari tahun 2005 hingga 2019, graf statistik ini seringkali berulang-ulang. Kalau kamu lihat slide yang cikgu tunjuk pada tahun 2019, graf statistik yang keluar ialah frekuensi poligon ataupun poligon kekerapan. Di mana soalan ini soalan non-rutin. Daripada OGIF, masuk dalam table, seterusnya cari frekuensi poligon. Lukis frekuensi poligon. Poligon kekerapan tersebut. Ini tahun 2019. 2018 pun benda yang sama.
frekuensi poligon. Manakala tahun 2017, graf statistik yang keluar ialah graf histogram. Kamu boleh lihat slide yang cikgu tunjuk. Dan kamu tidak perlu gusar. Maksud cikgu di sini, kamu tidak perlu takut. Tajuk ini adalah tajuk yang paling mudah dan semua pelajar boleh dapat markah penuh sekiranya kena caranya. Okey? Kita lihat bentuk soalannya. Dalam tajuk statistik, kebiasaannya jika soalan itu rutin, pertama sekali kita mesti lengkapkan jadual yang diberi. Kedua, cari nilai min anggaran. Maksud dia, di sini kamu perlu mencari nilai min. Yang ketiga, lukis graf statistik. Sama ada graf tersebut histogram, OGIF ataupun poligon kekerapan. Untuk melukis, cikgu akan memperkenalkan teknik mudah untuk mengingat, di mana teknik ini cikgu namakan akrostat. Apa itu akrostat? Jom kita lihat. Seperti di dalam slide yang cikgu tunjukkan kepada kamu, di mana untuk melukis graf statistik ada 3 graf yang perlu kamu tahu. Pertama, histogram. Kedua, poligon kekerapan. Ketiga, OGIF. Bagaimanakah akrostat ini berfungsi? Okey, di sini cikgu hendak kamu baca sebagai nyanyian. Kalau cikgu selalu menggunakan dekat pelajar cikgu selalu menggunakan Hisham tak kisah, Pokli tak kisah, Opah sakit lutut. Kamu boleh lihat akronim tersebut ada singkatan-singkatan yang cikgu buat. Bagaimanakah untuk menggunakan? Kebiasaannya student lemah untuk menentukan paksi X dan paksi Y. Jadi dengan akrostat ini, berulang-ulang kali kamu sebut, kamu akan dapat satu pola. Sekiranya untuk melukis histogram, Hisham tak kisah. Jadi Hisham itu histogram, tak itu titik tengah, kisah itu kekerapan. Jadi kamu boleh lihat dan kamu boleh amalkan teknik ini untuk kamu menjawab SPM nanti. Okey, setakat ini sahaja perkongsian daripada cikgu. Sampai kita bertemu lagi untuk 3 topik seterusnya. Sekian, terima kasih.